Saya pun tinjau pelan-pelan. Assalamualaikum semua, welcome back to my channel. So, hari ni hari Khamis, malam Jumaat. Kita nak mulakan gelanggang kisah seram kita yang pertama pada tahun baru ini. Ya, terima kasih kerana menunggu. Terima kasih kerana bertanya. And hari ni adalah untuk episod yang pertama untuk tahun baru ni. Okay, so guys, yang mana-mana belum subscribe aku, boleh subscribe, boleh tekan like and share kalau suka. Boleh tekan juga bell notification untuk korang dapatkan update video terbaru selepas ini. Alright, so malam ni aku nak membuka gelanggang ini dengan cerita yang pelbagai. Maksudnya dalam episod ni tak ada spesifik asrama ke apa, tak ada. Cuma yang untuk kali ni 2021 punya ni dalam satu skop tu ataupun dalam satu tema tu dia pelbagai. Mungkin kat sini ada satu, kat sana ada satu, macam tu lah. So kita tak nak buang masa, kita mula macam biasa. Roll it. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Alright, sebelum kita nak mula macam biasalah disclaimer awal-awal kan, kepada siapa-siapa yang mungkin tak boleh nak tengok, jangan tengok. Kalau ada penyakit ke apa, janganlah nak gatal-gatal nak pergi cuba-cuba, akan takut apa-apa jadi nanti susah. Saya tak nak bertanggungjawab lah kalau apa-apa benda yang terjadi. And anggap benda ni sebagai hiburan, jangan terlalu serius and jangan terlalu taksub. Alright, so kita mulakan dengan cerita yang pertama. Cerita ini dihantarkan oleh aku, oleh seorang pengawal keselamatan yang bernama Syah. Nama dia Syahrul, tapi dia macam pendekkan lah. Nama dia kata, panggil dia Syah je. Alright, dia ni merupakan pengawal keselamatan dekat satu wisma pejabat yang berada dekat area-area Pasir Gudang sana. Dia pun telah berkhidmat selama 6 tahun menurut dia. And kisah ini berlaku pada tahun 2017. So 4 tahun lepas lah baru lagi kes ni. Okay, di mana dia menceritakan kepada aku tentang kisah satu malam di mana dia temui something yang tak sepatutnya dia temui. And macam mana dia temui benda tu dalam keadaan dia sendiri pun tak pasti dan terkejut lah. Sebab itu merupakan pengalaman pertama dia di mana dia tak pernah lalui benda-benda mistik. Dia kata sebelum ni saya pernah dengar Abang Acap tentang cerita. Abang Acap, dia lagi tua daripada aku. Okey, sebelum ni saya pernah dengar kisah-kisah daripada pagat-pagat yang lain, pagat-pagat yang sebelum saya. Dia kata dekat blok ini ada itu, blok itu ada ini. So macam-macam version cerita lah. Ada yang kata nampak Kak Ponti, ada yang nampak Mr. P, ada yang nampak balan kuasa 2 kan. And then dia kata dia pun tak adalah macam terlalu nak percaya sangat, tetapi dia pernah diganggu sewaktu tahun ketiga dia. Dia kata time tu dia tengah buang air and then dia terdengar ada satu pili air punya pipe tu terbuka secara sendiri. Padahal dia seorang je dalam bilik air tu. And then lepas tu dia kata dia keluar tak ada apa-apalah jadi. Itu yang pertama. Mungkin time tu benda tu macam nak suai kenal ke apa kan. Tapi yang untuk kali ni dia kata masa tahun ke-6 terjadi pada diri dia ni, memang dia nampak the actual one. Okay, so kita back to dia punya story. Kita dah faham dia punya situation macam mana. Alright, Syah bekerja pada waktu malam pada waktu tersebut. Dia kata dia ni memang kebanyakannya dikerjakan pada waktu malam. Sebab siang dia kerja. Dia kata siang dia ada kerja sebagai seorang something lah. Dia tak nak cerita kan. So malam dia ambil part time sebagai pagat. So dia kata satu hari tu dia bekerja seorang diri dekat wisma pejabat tersebut. Wisma pejabat tersebut dia memang kena kawal 24 jam. Sebab ada satu bilik tu ada macam chip-chip komputer mahal. Macam tu lah. Tapi aku pun tak tahu wisma mana. Dia cuma sebut wisma kan dekat Pasir Gudang. So dia kata dia jadikan cerita. Malam tu saya masuk kerja macam biasa Cap. Saya masuk kerja dalam around pukul 10 malam untuk menggantikan seorang budak belasan tahun ni yang dia kata habis shift dia pada waktu pukul 10 malam. So dia pun masuk lah macam biasa. Hey Dip, okey macam mana? Okey, tak ada apa bang, macam biasalah. Tengok clock. Lepas tu abang check lah CCTV ke apa sikit-sikit. Ni report semua saya dah update dah bang okey, baik, cantik. Nanti kau balik baik-baik. Dia kata macam tu. Saya tegur lah budak, biasalah masuk kerja kan. Kita kena ramah mesra dengan rakan-rakan pekerja dia. So dia kata lepas dia budak tu balik, tinggallah saya seorang diri ketika itu di pos
Park Guard tu sendiri. So dia pun macam duduklah dalam tu, dia buka Walkman dia, Walkman kau dia buka macam radio kecil dia kan. Dia buka, time tu dia tune kepada adalah FM tu kan, dia dengar. Malam tu tak ada apa-apa yang pelik pun. Abang Cap, saya teruskan buat kerja saya and dengar lagu lah sambil-sambil tu. Dia kata, tetapi pada satu ketika tu saya tiba-tiba rasa macam meremang bulu romanya. Sebab apa? Radio tu dia memainkan lagu daripada Datuk Siti Nurhaliza yang berjudul Cindai. Cindailah mana tidak berhias, jalinnya lalu rentah beribu. Bagailah mana tidak berhias, cerminku retas seribu. Tak pernah dengar lagu Cindai. Dia kata time tu tiba-tiba lagu Cindai keluar dekat radio tu, and then dia rasa macam goosebump. Dia rasa macam bulu roma dia meremang. Dia macam Uish, lain macam lagu dia. Aish. Dia pun pergi kuatkan lagu tu. Dia kata, ya Siti Nurhaliza punya lagu, siapa tak suka kan? Dia pun kuatkan lagu tu. Masa dia kuatkan lagu tu, dia rasa macam ada something yang perhatikan dia daripada belakang dekat postguard tu. Dia kata masa dia toleh ke arah sini, dia terdengar seperti ada bunyi apa macam orang kias apa kais pasir tu macam dia perlahankan radio waktu tu. Masa dia perlahankan radio tu, dia keluar untuk tinjau dekat belah luar. Dia nak tengoklah ada apa dekat luar tu. So dia pun keluar daripada postguard dia tu. Saya jalan perlahan-lahan time tu Abang Cap untuk menuju ke arah belah belakang di mana saya terdengar bunyi kaisan pasir tersebut. Saya pun tinjau perlahan-lahan. Ternyata dekat situ tak ada apa-apa, tak ada binatang ke, tak ada apa-apa ke. Tetapi dekat bahagian pasir tu terlihat ada seperti, faham tak? Macam kat pasir tu kalau ada orang, okey, kalau kain jalan atas pasir, dia will be like macam ada kesan kain tu kan. Dia kata dia nampak benda tu dekat belah bawah pasir tu. Dia pun macam, uish. Dia dah tak sedar hati lah time tu. Tapi dia macam tak fikir banyak lah. Mungkin ada apa-apa yang lalu ke, apa benda plastik ke kan. Dia kata macam tu. And then dia pun pusing balik untuk masuk ke dalam dia punya postguard tu. Dia kata masa dia pusing nak masuk ke postguard dia tu, pintu postguard dia tiba-tiba tutup perlahan-lahan. And then radio yang dia dah perlahankan dekat dalam postguard tadi tiba-tiba menjadi sangat-sangat kuat. And lagu Cindai tersebut masih lagi berkumandang dekat dalam radio tersebut. Gugurnya sebelum berkembang, hendaklah ku rasa. Dia try buka pintu tu. Time tu saya tengok tak ada apa-apa dekat dalam bilik tu. Tapi radio tu memang bunyi dia sangat-sangat kuat. Memang kuat sampai saya pergi pulas balik radio tu punya tune volume. Dia kata tune volume tu dah habis pusing. Memang yang paling kuat lah kan. Bila kau pusing paling kuat kan, dia akan macam yang paling kuat and then kau kena pusing balik untuk slow. Dia kata macam tu. Saya terus tutup plug radio tersebut. Apa punya game dia nak main malam-malam ni. Time tu jam dah menunjukkan pukul 12.35 malam. Okey, sekarang kita nak buat apa ni? Check clocking. Torchlight aku. Dalam keadaan takut, dalam keadaan sangat-sangat nervous time tu, dia rasa macam, tak tahulah, dia rasa macam ada benda dekat dalam bilik postguard dia tu, and dia cepat-cepat nak keluar untuk pergi ke wisma pejabat sebelah sana. Tapi sebenarnya pada akulah,
kesilapan sebenarnya. Dalam keadaan macam tu kau keluar lagi pergi tempat yang lebih gelap kan. Dia terus capai dia punya torchlight, and then dia terus keluar daripada bilik post guard dia, and dia terus kunciah pintu dia and berjalan dekat arah Wisma Pejabat untuk dia buat clocking, checking. Senang cerita, kalau Pak Gad ni mungkin dia orang faham lah apa maksud clocking tu kan. So dekat sini pun ada kisah yang berlaku pada diri Syah ini. Okey, dalam keadaan takut, cemas dan panik tu pun, dia pun keluar daripada post guard tu and menuju ke arah Wisma Pejabat tu. Wisma Pejabat tu tak besar pun, dia cuma ada 2 tingkat, and then 2 tingkat dia macam memanjang, 2 tingkat memanjang. So dia kalau masuk daripada tingkat pertama tu, dia kena jalan sampai ujung, and then dia naik dekat tangga atas tu, dia kena jalan sampai ujung, baru habis clocking dia. Okey, dia pun masuk Wisma Pejabat tu. Pada waktu ini Acap, memang keadaan sangat-sangat gelap, and saya hanya dibenarkan menggunakan torchlight sahaja untuk menyuluh keadaan yang ada dekat situ. Dia kata, saya nak buka lampu tapi tak tahulah kenapa malam tu dia rasa macam seram sangat nak buka lampu. Patutnya kalau dalam keadaan seram tu bukalah lampu kan. Kenapa keadaan seram tak buka lampu? Aku tak tahu Syah ni. So dia pun masuk. Dia kata first dia tengok clocking. Okay, cun, cantik. Dia pun jalan sampai depan. Dia kata masa dia menuju ke hujung lot dekat tangga nombor 1 tu, dia terbau satu wangian yang sangat-sangat wangi pada waktu tersebut. Dia pun macam wanginya. Takkan minyak wangi tumpah. Dia teruskan perjalanan dia untuk naik ke tangga and menuju ke tingkat yang kedua. Okey, so dia kata dia pun pergilah clocking dekat tingkat yang kedua. Di awal blok, tengah blok dan juga hujung blok. So dia pun clocking kat awal blok, tengah blok and hujung blok. Settle. So dia kata masa dekat hujung blok tu, dia kata sepanjang blok ataupun lot 2 tu, memang bau wangi tu memang sangat-sangat menusuk hidung. Dia bukan bau perfume biasa tau. And then dia kata dia memang tak boleh nak explain dekat aku macam mana how wangi that bau will be. Macam tu lah. Dia asyik-asyik suluh. Dia kata dia suluh kiri, dia suluh kanan, dia suluh kiri, dia suluh kanan. Tapi dia tak nampak apa-apa yang mencurigakan dekat sana. Sehinggalah dia nak patah balik ke arah ujung sana. Kan dia okey, dia naik, dia kena pergi sini kan. So daripada sini dia nak pergi patah belah sana. Okey. So masa aku tengah cari punca bau tu Cap, aku berjalan seorang diri dalam keadaan takut, tetapi aku maintain cool. Sebab dia kata benda macam ni Cap, kita tak boleh berani sangat, tapi kita tak boleh takut sangat. Dia kata macam tu. So aku kat situ macam keadaan dia lebih kepada tengah-tengah. So dia pun bawa torchlight dia sekali lagi, jalan. Dia kata tak tahulah kenapa dalam waktu tersebut, masa dia berjalan, mulut dia ni pergi siulnya lagu yang tadi dekat post guard tu. Bodoh lah. Time tu hati dia dah rasa macam lain macam. Dia rasa jantung dia sangat-sangat laju sebab dia dah terkeluar benda lah tu. Dia macam bodoh, kenapa aku nyanyi benda tu siap. Okey, dia mempercepatkan langkah dia, and dia kata masa dia mempercepatkan langkah dia, dia terdengar satu bunyi geseran yang daripada belakang seperti seolah-olah ada benda yang sedang ikut dia. Dia tak toleh, dia kata, aku tak toleh Cap, aku lagi cepatkan langkah aku untuk turun ke tangga itu. So masa aku nak turun tangga tu, aku rasa macam orang kata apa, berat sangat badan tu. Dia kata macam ada benda yang tumpang dia lah, senang cerita pada waktu tersebut. Tapi dia masih lagi macam tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Dan time tu dia kata dalam hati dia, dia cuma mampu cakap macam mana, dia macam astagfirullahalazim. Dia cuma mampu istighfar dalam hati. Mulut dia tak boleh nak cakap, dia kata. And then dia turun dekat bawah tangga tu, dia terasa seperti ada aura yang sangat-sangat panas, sangat-sangat ketat dekat dia tau. And then dia bau lagi bau wangi tu, sehinggalah dia pergi ke hujung blok nombor 1 untuk dia keluar balik ke post guard tersebut. Masa on the way dia nak jalan keluar daripada Wisma 1 tu, memang badan dia semacam, dia kata aku tak pernah rasa berat macam tu Cap. Aku tak tahu kenapa. And then bila aku cuba keluar daripada Wisma 1 tu, aku rasa seperti kaki aku ni ditarik ke belakang. Dia kata macam tu. Tapi dia tak ada rasa apa-apa, and dia tak boleh pun nak toleh ke belakang. And dia cepatkan langkah dia yang paling laju dia rasa boleh untuk keluar daripada Wisma 1 tu.
And then dia sampai ke pintu Wisma 1. Sampai je kat pintu Wisma 1, dia keluar daripada pintu tersebut, dia ternampak dekat postguard tu ada seorang perempuan sedang berdiri tegak betul-betul sebelah radio dia tadi. Yes, apa yang dia boleh buat, dia cuma jerit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus lari ke arah motor dia, and then dia baru perasan kunci motor dia dekat dalam postguard tu. Dia pun macam, dia tak fikir apa lah, adrenaline punya rush kan, dia tak fikir apa-apa. Dia lari masuk dalam dia punya postguard tu. Dia kata masih lagi perempuan tu berdiri tegak kat situ. Dia angkat kunci motor, dia terus ciao daripada situ. Dia terus tinggalkan benda Allah tu. And then dia kata dia terus pergi ke arah kedai makan yang ada dekat situ untuk minta bantuan. And then kebetulan dekat situ ada seorang abang ni bantu dia apa semua, bawa dia balik kepada postguard tu. And then dia kata masa dia balik tu tak ada apa-apa dah dekat Wisma tu, tak ada bau tu, dekat tempat tu pun tak ada benda tu. Tapi abang tu just cakap call kau punya management and minta engkau balik lah sebab takut benda tu ada kat situ kan. And then Ruk Shah juga, dia tak adalah kata benda ni datang sebabkan lagu tersebut. Cuma itu adalah pengalaman seram yang telah dia lalui pada malam tersebut. And selepas itu, dia masih lagi ada kerja malam. Cuma dia dah tak buka dah radio tu. And then dia kata radio tu pun dia dah tukar dah ke radio yang lain. And dia tak tahu apa punca dia, apa sebab dia. Tapi itulah yang dia lalui. Bukan masalah lagu tu. Kalau korang penggemar lagu tu, aku bukan nak nakut-nakutkan. Cuma inilah yang diceritakan oleh Shah kepada aku. And aku sampaikan kepada korang. So itulah cerita yang pertama yang aku nak kongsikan kepada korang tentang Shah, seorang pengawal keselamatan yang diganggu pada malam beliau bertugas. Yes. Alright guys, so kita teruskan ke cerita yang kedua, kita move out. Okay, so untuk cerita yang kedua ni di-sharekan kepada aku. Nama dia Boy. Nama sebenarnya, aku tanya juga, kenapa orang panggil kau Boy kan? Apa nama betul kau sebenarnya? Nama saya Muhammad Jantan. Oh, okay. Mungkin dia nak nampak western sikit kan? Kalau macam, Jantan, ada macam kasar sikit kan. Mungkin disebabkan tu dia nak orang panggil dia boy. So macam comel lah sikit, nampak lah macam modern lah kan. Macam Jantan tu kan klasik sikit. So okay, so kita move up ke cerita Boy. Boy ni dia merupakan seorang yang dia tak bekerja, dia freelancer. Dia bekerja secara sendiri. Dia ada buat macam review barang ni, dia ada hantar makanan ni. Dia macam tu. Dia bukan sebab famous pun, dia tak ada famous, tak ada. Cuma dia ni memang orang kata buat barang-barang online lah, business online. Okey, tapi benda ni yang cerita seram ni tak terjadi kepada dia ketika dia berniaga, tetapi benda ni terjadi ketika dia cuti. Ketika dia tak ada benda nak buat, dia punya kerja dah siap, and then benda ni terjadi kepada dia. Okey, Boy ni dia duduk dengan family dia. Dia duduk rumah family. Okey, aku gambarkan dulu family dia punya rumah macam mana. Okey, rumah dia rumah kampung. So rumah dia agak besar. And then dekat luar rumah dia tu ada satu gazebo tu, tahu tak? Gazebo macam pangkin orang panggil lah. Dekat luar tu untuk dia macam rehat-rehat. Kadang-kadang macam contoh dia nak cari stok ke ataupun dia nak manage apa-apa, buat kerja dia akan duduk kat situ. Dia kata. Tapi pada malam tersebut tu dia tak ada kerja. Bukan tak ada kerja lah, dah habis kerja dah. And then dia macam duduk lepak-lepak kat situ. Dia handle main gitar. Bawah. Dia memang power lah main gitar. And then dia kata satu malam tu bang, saya duduk seorang diri dekat gazebo tu. Benda ni terjadi pada saya pada tahun 2018. Okay, Boy dia berehat seorang diri dekat luar. Waktu tu dalam pukul 1:30 pagi macam tu. Cerita dia simple tapi pada aku quite scary lah kan. Alright, so korang boleh bayangkan Boy seorang diri ada gitar. And then dia duduk dekat dia punya gazebo tu. And then dia main lah gitar. Dia kata time tu saya ni macam feeling lah bang, nak record video. And then saya macam yalah nak record video, lepas tu nak main gitar kan. Tapi time tu sebelum saya nak main gitar tu, saya ada macam buat stock check dia kata pada last minute. Dia kata macam tu. So dalam dia buka laptop dia apa semua, kita tengok stok kan. Okay, settle. Time tu 1:30 dia kata. Pukul 1:30 pagi tu saya rasa macam awal sangat nak masuk rumah ni kan. So dia macam nak lepak sini je lah. Then dia pun capai gitar dekat sebelah dia. Dia pun letak dekat sini. And then dia pun start lah main. Dia kata lagu yang pertama, dia janji lagu zaman ni. Lagu zaman ni, Rindu. Itu lagu Spoon cap. Itu lagu Spoon. Zaman ni lagu apa? Dia kata apa? Kembali terjalin tu macam mana lah? Aku tak tahu. Okay, contoh lah lagu zaman ni. Izinkan aku titiskan air mata keresah. Tak best lah. Lagu apa lah lepas ni? Dia pun buka phone dia untuk cari dia punya ni lah. Dia nak cari dia punya lyrics, dia kata pada waktu tu. So dia pun tengok,
Lagu acik spin. Manakah sama di kau yang teng kupin teng tak. Tinggi lah lagu dia. Lalu susah lah macam ni. Lagu apa best lah? Ada. Dia mak jiwang tau si boy ni. Okay, so pada waktu tu dia pilih lah berbagai lagu. Dia buka lirik dia main. Dia pun satu PL juga. Pukul 1:30 pagi duk melalak sorang-sorang dekat depan tu kan. And then dia kata masa dia tuning gitar, dia cari lagu untuk dia jam sorang-sorang. Tiba-tiba dia terdengar bunyi grill rumah dia dibuka. Tu dia pun tengok. Dia kata masa dia tengok tu, dia nampak mak dia keluar daripada rumah lah. And then nak jalan menuju ke arah dia. Dia kata time tu mak dia bawakan satu cawan yang mungkin ada air lah. Sebab dia kata memang biasa. Mak dia akan keluar macam pukul 1:30 macam tu, buatkan dia air. And then letak kat dia. And then borak dengan dia macam tu. So macam biasa lah. Dia pun expect, okay mak aku datang buat air. So dia pun play lah the gitar teng semua. And then mak dia pun datang letak air. Mak dia kata, kau ni lambat lagi ke habis kerja? Tak ada lah mak. Dah nak siap ni. Mak nak siap dah ni. Ni saja je main-main gitar. Elok-elok dah pagi-pagi ni bergembun tak elok. Nanti dah settle ke apa semua, jangan masuk rumah lambat-lambat. Kita tak tahu apa kat luar ni ada. Ya mak, jangan risau. Macam tak biasa pula. Dia kata macam tu kan. So mak dia kata, yelah, mak masuk dulu. Okey mak, baik-baik. Tidurlah dulu. Tak payah kunci pintu macam biasa. So mak dia pun masuk. So dia pun teruskan mencari lagu yang sesuai untuk dia main. Isabella adalah. Boleh. Time tu dia rasa macam dia nak main lagu Isabella pula, dia kata pada waktu tersebut lah. So dia pun macam okay, dia angkat phone dia, and then dia buka laptop dia, and then dia macam nak letak tau phone tu dekat laptop. And then dia nak record lah diri dia konon-konon tengah main gitar, tengah goreng gitar, lepas tu tengah nyanyi kan. So dia pun angkat phone dia. Dia kata masa dia angkat phone dia tu, dia buka kamera. Okay, biasa kalau kau buka fake kamera kan, dia akan pancar ke arah belakang kan. So dia kata dia angkat kamera tu, and then kamera tu tunjuk ke arah belah sana. Dia kata masa tu dia nampak dekat kamera dia tu seperti ada susuk wanita sedang berdiri tegak dekat depan dia. Dia pun macam dia check sekali lagi guna kamera phone dia, and then dia tengok baliklah tempat tu yang dia nampak benda Allah tu, and then dia macam tak sedap hati ni. Dia pun macam tak ada apa kot, mungkin dia punya imaginasi je kan. So dia pun flip lah kamera dia ke arah depan untuk nampakkan muka dia, and then dia nak letak lah dekat laptop tu. Dia kata masa dia flip kat kamera, alangkah terperanjatnya member. Dia kata dekat belakang dia ada seorang atau susuk tubuh berwarna hitam besar tinggi ada berdiri dekat belakang dia. Dia terus macam ya Allah Akbar. Ya Allah. Ya Allah. Dia terus cepat-cepat ambil dia punya gitar and then dia punya laptop untuk masuk ke dalam rumah dia. Dia kata masa dia nak angkat barang-barang tu, dia terkais pula lah air yang mak dia bagi tadi, and then tumpah lah air dia. Allah. Jadikan cerita member dah cemas, air pula tumpah. Dia kata masa tu dia macam cemas, dia macam tak tahu nak buat apa, and then dia terus letak balik laptop dia and dia punya gitar, and then dia nak betulkanlah balik cawan dia, and then time tu dia rasa macam panas bodoh. Aduh. Macam sebab air panas kan. Dia terpegang benda Allah tu. Dia pun macam okey, dalam keadaan macam cuak gila tu, dia terus angkat barang-barang dia and then dia nak masuk ke dalam rumah. Dia kata masa dia nak masuk ke dalam rumah, dia ternampak mak dia sekali lagi nak keluar daripada grill pintu tu. Dia kata mak dia pun macam, engkau ni kenapa ni? Macam nampak setan je. Mak nampak tadi mak kat belakang tadi. Ya Allah. Apa? Kau nampak apa? Tak tahulah mak. Jom mak nak gimana ni? Mak nak keluar hantar air lah kat awak ni. Ni air awak ni kan biasa malam-malam mak keluar buatkan kopi. Mak dia jawab. Buatkan kopi. Tadi mak dah hantar. Kau mengepek apa ni?
Mana ada ni nampak ni air ni ada lagi. Dia kata time tu dia nampak mak dia sedang pegang air kopi yang cawan yang sama yang dia terkais dekat dia punya pangkin tu tadi. And then dia macam tiba-tiba tahulah dengan macam mana kan. Kalau dah situasi macam tu memang dia punya berderau darah, dia punya jantung memang nak tercabut lah kan. Dia macam, okey tak apa mak. Tak apa. Saya dah habis kerja. Kita masuk mak. Kita masuk. Kau ni kenapa ni? Ya Allah, Allahu Akbar. Dia pun masuk dengan mak dia. Okey, dia kata masa dia masuk dalam rumah tu, dia nak tutuplah sliding door and then dia punya grill besi tu. Masa dia nak tutup grill besi tu, sliding door tu, dia ternampak lampu dekat gazebo dia tu. Wah, terus member lari masuk dalam bilik. And dia kata time tu memang dia menggigil gila lah. And then mak dia ketuk lah. Mak dia tanya kenapa apa semua. Dia cerita kat mak dia apa semua. Mak dia pun terperanjat lah. Sebab mak dia kata memang tak ada keluar. Memang tak ada keluar bagi air ke, tak ada. And then mak dia suruh dia mandi apa semua. And bangunkan bapak dia. Bapak dia macam baca sikit. And Alhamdulillah lah malam tu dia kata tak ada apa-apa yang serius berlaku kepada dia. Tapi sejak daripada tu dia lepas pukul 12 dia dah tak duduk kat depan tu. Gila kau. Kan? Macam mana pula boleh pula benda tu serve air? Nasib baik dia tak minum air tu. Kan? Betul tak? Dia terkais. Itu pun salah satu asbab lah juga kan. Dia ternampak and then dia panik. Dia tertampau air tu jatuh, tumpah. And then dia kata besok tu dia pergi juga dekat depan tu memang tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa yang tumpah, tak ada cawan, tak ada apa. Memang kosong lah. And ada pun kertas-kertas yang dia buat kerja semalam. Tu je. So itulah yang dilalui oleh Bob. So siapa-siapa yang mungkin malam-malam tu nak petik gitar ke kan, jagalah diri elok-elok. Boy, apa nak jadi kau ni? Alright, so itulah cerita yang kedua tu. Kita sambunglah terus ke cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga ni terjadi kepada seorang wanita yang bernama Amani. Bukan Amani TV3 tu, aku faham tak ramai suka dia. Ni Amani lain. Okay. Amani merupakan seorang pekerja swasta. And then biasalah kalau dah bekerja di ibu kota, balik confirm stres. Sebab apa? Jam kan. So dia kata biasa kalau keluar office pukul 6, balik rumah mesti sampai pukul 8, kadang 8.30, belum tolak weekend lagi. Memang stres bangsa oi. Tapi disebabkan kerja, tak ada apa-apa lagi yang dia nak. Orang kata apa? Yalah kalau dia berhenti kerja tu, apa lagi dia nak buat kan? So dia bersyukurlah dalam keadaan-keadaan PKP time tu, adalah juga kerja yang dia boleh buat. PKP. Maknanya benda ni baru jadi PKP tahun lepas. Alright, benda ni terjadi pada dia pada tahun lepas, di mana ketika itu dia pulang ke rumah sewa dia. Lepas dia pulang daripada kerja lah. Dia kata pada waktu tersebut dia menginap dekat rumah sewa tu berdua. So dia ada Amani dengan seorang lagi, apa nama kawan dia itu, dia kata Lia, bukan Lia, Sofia kot, macam tu lah. Tak penting pun kawan dia, so kita tak payah ingat. So, kita fokus pada Amani. So Amani dia kata dia berdua dengan kawan dia. So dia kata masa dia balik tu, kawan dia baru nak pergi kerja. Sebab kawan dia kerja kilang. Dia kata kawan dia punya shift biasanya pukul 8, 8.30 macam tu. And then dia balik sampai rumah time tu dah nak maghrib lah. Dah lepas maghrib, pukul 7.50 nak pukul 8 macam tu. And then dia nampaklah kawan dia tengah bersiap and then nak pergi kerja, so on apa semua kan. So dia pun macam, nak pergi kerja dah ke? Nak pergi kerja dah. You bawa balik ke? Penat doh, jam. You naik apa ni? I bus macam biasalah. Kilang pun tak jauh kan. Naik bus je lah, senang, kilang dah bagi. Tak payahlah membazir kan. Okay. Baik-baik, okay, alright, see ya. Okay, macam tu lah. So dia bye-bye, hi, hello apa semua. So kawan dia pun gerak. So dia pun time tu dia penat lah. Dia kata dia pun letak barang dia. Dan dia pun terus pergi ke dapur, minum air 1 teguk. And then masuk dalam bilik dia, dia kemaskan diri dia, dia buka dia punya tudung, dia letak dia punya barang, and then dia sandar terus dekat katil dia. Dia kata silap time tu dia tak mandi. Dia kata dia terus masuk, and then dia dah angkat barang perempuan biasa kan, dia dah lose everything, and then dia terus sandar dekat kursi, and then dia macam letihnya. Dia kata macam tu. So dia pun angkat phone dia. So dia pun main phone. Dalam main phone tu, dia tak sedar yang member terlelap dekat kursi tu. Dia kata pada waktu tu saya tak sedar yang saya dah terlelap dekat atas kursi tu. And then masa saya tersedar, saya tersentak pada waktu pukul 12.20 lebih macam tu. Dia kata memang maknanya 4 jam lebih lah dia tertidur dekat kursi tu. Dia kata dia tersedar sebab dia terdengar bunyi seperti ada orang nak buka pintu bilik dia. Dia kata waktu tu. So dia pun macam tengah tidur kan, contohan tengah tidur macam ni.
Sebab dia sensitif. Dia kata dia seorang yang mudah bangun kan. So dia pun macam dia pun tinjau lah dekat pintu dia. Dia nampak macam ada orang nak buka pintu tu pada waktu tu. Dia pun macam takkan dia dah balik. Dalam keadaan mamai, dia bangun and then dia terus menuju ke arah pintu tersebut. And then dia pun buka lah pintu tu. Dia tengok keluar. Tak ada siapa-siapa. Dia pun macam, perasaannya ni, dia kata macam tu. So, dia macam stretching badan dia apa semua kan. And then dia pun pergi capai tuala dia. And then dia nak mandi pada pukul 12 lebih tu. Sebab dia kata time tu rasa badan dia dah melekit lah. Melengas. Yelah balik kerja tidur kan. Dan dia kata masa dia tengah mandi tu, dia terdengar bunyi seperti ada... Macam ada orang kat dalam rumah tu tau. Dia terdengar macam bunyi tapak kaki. Dia rasa macam ada orang dekat dapur. Dia kata waktu tu. Tapi sebabkan dia rasa macam, yelah biasa kalau kita duduk seorang-seorang kan, kita rasa that anxiety kan. Kita rasa benda tu. Padahal benda tu tak ada pun. Tapi dia sebabkan benda tu, so dia macam tak selesa lah. Dia rasa macam, yelah biasa perempuan mandi kan banyak feeling kan dalam bilik air. So time tu dia rasa macam tak selesa nak mandi lama. Dia cepat mandi apa semua. And then dia keluar. And then dia masih lagi tercari-cari daripada mana datangnya bunyi tersebut. Dia macam pelik lah malam ni. Dia kata macam tu. Dia terus berlari masuk ke dalam bilik dia. And then dia pun tutup pintu dia. Dia kunci. And then dia siapkan diri dia lah. So dia kata masa dia siapkan diri dia, sekali lagi dia terdengar seperti ada orang cuba buka tombol pintu dia. Siapa tu? Time tu dia kata dia nak pakai baju apa semua kan. So dia teruskan settle dia punya agenda tu semua. Dia dah pakai apa semua. And then dia dengar lagi. Dia tak berani nak keluar. Yalah seorang-seorang kat rumah. Entah perompak ke, entah orang jahat ke. Jangan main-main. Saya call polis nanti. Dia memberanikan diri dia untuk berjalan ke depan. And then nak buka tombol pintu tu. So dia pun buka tombol pintu tu. Dia kata time tu masih lagi tak ada apa-apa dekat bahagian depan bilik dia. Apa ni? Penat lah. Tak tahu ke orang penat? Dia kata macam tu. Yelah kau asyik main-main macam tu kan. So dia pun buka pintu dia. And then dia pergi dapur. Dia minum satu teguk air lagi. So dia pun masuk balik dalam bilik dia. So masa dia masuk dalam bilik tu, dia rasa macam fuck up tau. Dia rasa macam bengang. Dia rasa macam tak tahu kenapa emosi dia macam tu kan. Dia dengar benda yang tak ada. Dia nampak benda yang tak ada. So dia pun terus angkat pintu tu. Dia hempas pintu tu. And apa dia kata, apa yang pelik pada waktu tu, masa dia hempas pintu tu tak ada bunyi. Kalau kau hempas pintu tu mesti otom kan. Tapi dia kata masa dia hempas pintu tu macam tersekat macam tu. Dia pun toleh ke belakang lah. Dia pun tarik pintu tu. And then dia cuba nak tutup pintu tersebut. Dia kata time dia nak tutup pintu tersebut, dia kata masa dia nak cuba tutup pintu tersebut, dia terperanjat. Sebab apa? Dia tengok dekat belah bawah pintu dia ada jari macam ni. Jari, ini pintu. Jari tu semua warna hitam. Dia kata macam tu. And dia tu macam, ya Allah Akbar. Dia nampak jari tu macam macam tu tau. Dia kata macam time tu memang panik gila. Situasi tu memang takut yang sangat-sangat. And then dia terus tutup pintu tu and berlari ke arah katil dia. And then selubung dia punya diri lah. Dia kata masa dia selubung diri tu, dia rasa seperti ada sesuatu datang dekat badan dia. And macam, faham tak? Okay, kau selubung macam ni, dia macam ni. Benda tu macam tu. Dekat semua belah bahagian badan dia. Dia kata macam tu. And dia just macam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang time tu dia kata dah menangis lah. Dia dah menangis sebab ketakutan apa semua. And then dia jerit. Dia kata time tu dia jerit. And then dia rasa macam dia jerit kuat tapi suara dia tak keluar. And then dia terus kibas dia punya gebor tu, dia punya selimut. And terus berlari ke arah luar. And then masa dia berlari ke arah luar bilik dia, dia tinjau dekat bilik dia. Dia tengok bilik dia tak ada apa-apa. Tapi masa dia nak ke depan tu, lampu dapur dia tiba-tiba padam. Janganlah kacau aku tak kacau kau. Tolonglah jangan kacau aku. Kau nak apa? Macam tu dia kata. So dia pun macam